कुछ हो गया से इमरानी मुखर्जी और काबिले खुशी कभी गम। आप सुन रहे हैं टॉकिंग डोम, स्पॉटिफ चार्ट पर केवल मस्जिद। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Talking Dome, kembali lagi kita di lagi satu episod The Talking Dome Spotify. Bagi siapa yang baru saja, mungkin baru dapat join kita, baru start mendengar, ini adalah podcast yang memberi pencerahan agama, bermanfaat dan juga mendidik jiwa. Bersama saya Lutfil Hadi, saya Nazim Muhammad, dan saya Ma'az Salim. Jadi siapa yang baru join seperti tadi, kita adalah podcast yang share tentang konten-konten agama dan juga macam mana kita guideline agama, panduan-panduan di setiap isu ataupun musim-musim yang berkenaan dengan Islam lah Ustaz Nazi. Ya, betul. Sekarang kita di zaman apa atau musim apa Ustaz sekarang? Musim Rejab. Dan insyaAllah mungkin episod ini akan keluar pada bulan Syaban insyaAllah. Yang ini kita lebih kurang 58 hari berjumpa dengan bulan Ramadan insyaAllah. Betul, hari ini lah 58. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia agar kita dapat mudah dan terus beribadah dalam bulan yang mudah, bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita berjumpa Lailatul Qadar. Amin. Dan diterima segala amal ibadah kita dalam bulan Ramadan. Wassalamualaikum. Allahu Akbar. Ni Ustaz Nazif, Ustaz Lutfi, kita dah 2 minggu, lebih kurang sebulan lah tak rekod lebih kurang 3 minggu kali terakhir kita rekod di Suntec City. Kalau anda telah pun mendengar episod-episod kami berkenaan dengan perkahwinan, rumah tangga, tentang Valentine's Day, terima kasih kerana mendengar, dan kita harapkan supaya banyak lagi sokongan. Dan kita juga telah buat poll di Instagram bahawa kalau anda inginkan podcasters all ladies, kalau di situ boleh ada all ladies. Ada ni, orang cakap ada reply Ustaz. Ada. Mereka ramai sokong. sambutan yang baik. Okay, diorang nak buang kita dah Kan kita saling mendukung. Boleh buka lain punya. Satu sama. Cute. Yang tadi tu kita punya opening siapa tadi Itu saya punya kawan Rani Makhir tadi. InsyaAllah. Saya kenal dia tak kenal saya. Wah, dia rekod untuk kita. Alhamdulillah. Dia sekarang kerja di Google Translate. Okay, insyaAllah pada hari ini, sebab kita bila rekod ni masuk dengan bulan Syakban. Jadi kita tahu bulan Syakban ni adalah lagi 1 bulan kita dah masuk kepada bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Jadi insyaAllah sebagaimana kita punya brand kita punya identiti, kita selalu nak kongsikan pencerahan agama, panduan-panduan agama, agar kita punya outreach tu, kita punya community, agar dapat konten-konten agama yang lebih mudah, lebih santai dan lebih dekat di hati mereka. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan kongsikan tentang, mula kita boleh start mungkin dengan fadail ataupun fadilat di bulan Syakban dulu, atau persiapan, macam mana kita mempersiapkan diri antara amalan. Yang pertama, jangan kena serius lah dengan Syakban ni. Ya. Saya start dulu? Boleh. Saya start dulu. Masya Allah. Syakban ini 1 bulan sebelum Ramadan. Dan Syakban, kalau kita tengok amalan Nabi SAW itu banyak berpuasa. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Rasulullah SAW itu berpuasa banyak selain daripada Ramadan dalam bulan Syakban. Jadi baginda buat 1 poin kepada kita bahawa bulan Syakban dia puasa sunnah banyak. Kenapa? Kerana nak mempersiapkan diri kepada bulan Ramadan. Wallahu a'lam, itulah kata ulama. Itu kira antara amalan yang Nabi SAW buat sebab untuk persiapkan diri. Betul, di antara amalan dengan amalan yang, dalam amalan yang banyak tu, dia banyak lagi lah. Tak payah explain Macam dah lama tak rekod. Macam dah lama tak rekod. Sebab saya rasa penting juga bila kita masuk bulan Ramadan ni, antara ulama-ulama kita ajar untuk persiapkan diri, sebab jadi kita macam tak terkejut ataupun kita tak terlepas peluang bila dapat bulan Ramadan ni, sebab kita nak macam betul-betul guna maximizekan the whole time. So the only way to maximize the whole time is you are prepared bila kita dah masuk sesuatu keadaan tu. Yang di mana ulama kita pun menyatakan dalam bulan Rejab tu is where you put the seed. Pada bulan Syakban tu dah mula menyiram lah. Dan insyaAllah apa yang you nak tu dekat Ramadan tu akan jadilah. Jadi maksudnya by right lah, daripada bulan Rejab tu you dah warm up dia 3 bulan. So sekarang dah masuk Syakban, so Rejab you tak warm up, habis lah you punya Ramadan, habis. Tak ada, Alhamdulillah. Ada lagi. Pasal Syakban ni biasanya orang terlepas pandang, tapi for kita Singaporean, insyaAllah tak terlepas pandang sangat. Kerana kita ada amalan-amalan ulama kita yang mengingatkan kita nak datang Ramadannya, iaitu nisfu Syakban.
Betul. Sebenarnya tadi saya sambung hadis dia. Ditanya kenapa Rasulullah SAW tu puasa banyak Syaban. Dia cakap lah yang bulan itu adalah bulan di mana yaghfulu fihi an-nas, lebih kurang itu di mana manusia banyak lalai dalam bulan Syaban. Sebab dia dah terlalu momentum. fokus Ramadan. Betul. Jadi macam Syaban ni aku nak buat, mungkin ada certain mentality macam this is the last time aku nak buat tu, buat ni. Mungkin nanti Ramadan baru aku berubah lah. Tapi actually dia punya konsep berbeza yang diajarkan oleh Nabi. Preparation tu lagi penting. Sedangkan Nabi cakap apa tu, dia puasa lebih tak ada bulan lain selain Ramadan yang dia puasa sebanyak dia puasa di bulan Syaban. Saya teringat juga tazkirah daripada Al-Fadhil Ustaz Hazbi Hasan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia sampaikan di mana kita perlu membuat persiapan sebelum masuk bulan Ramadan seperti training untuk competition for example, ataupun World Cup for example. Seperti training untuk training ke training ke World Cup. Maksudnya kalau bulan depan World Cup, takkan bulan depan baru nak terus tak ada training, tak ada apa, terus turun padang. Tak boleh lah. So the training takes 2 months, 3 months, so and so forth. Untuk if you want to win the World Cup lah. So kalau awak nak masuk Ramadan sekadar masuk je, okay, tapi rugi. Kerana ramai yang nak jumpa Ramadan tapi telah meninggal dunia. Tapi kalaulah kita dijemput untuk bertemu bulan Ramadan, masya-Allah tabarakallah, haruslah kita banyak bersyukur. Lagi-lagi dengan keadaan yang kita ada sekarang ni, kalau kita dapat jumpa Ramadan tu memang sangat-sangatlah bulan yang di mana Allahumma salli ala Muhammad digandakan pahala-pahala kita, insya-Allah. Sebab macam tadi Ustaz cakap macam pasal World Cup, sebab ada setengah pada kita sendiri dah mungkin bulan Ramadan baru kita nak mula dan sebagainya. So bila kitanya perfect time, mungkin by the time dah last 10 days. Which is actually kita maximiskan the last 10 days. Padahal yang diajar adalah the whole month yang kita maximiskan. Jadi pada bulan. Jadi apa-apalah, dengan lagi satu peringatan juga, dia lain orang ada lain caranya. Kerana kita terlalu nak compare diri kita sampai kita tak mampu, dan mungkin sebelum Ramadan kita dah give up. Dah lah, penat lah aku nak. Mungkin kita nak kita dah nak mula wirid atau kita nak mula satu zikir amalan. Lepas tu kita dah mula Rejab, dah konsisten kerja, tapi kita tengok sikit je aku buat, orang lain buat lagi banyak. Bulan masuk Ramadan kita dah give up. Tu dari satu important reminders juga. Tengok diri kita lah, kemampuan kita. Lain orang beza dia punya kemampuan dan dia punya strength. Konsistensi tu juga satu elemen yang penting lah untuk kita dengan factors dia lah. Dengan level lah. Masing-masing lain level kefahamannya, praktis agamanya. Mungkin ada yang belum mula solat. Jadi mula daripada Rejab solat, belajar kursus solat ke dan sebagainya. Bulan Rejab dah Syaban dah mula cuba 5 waktu hari-hari, try konsisten. Nanti bulan Ramadan dah automatic. Idea ni adalah nak automatickan badan supaya badan kita used to large amount of ibadah lah, volume yang banyak. Jadi kita nak sembahyang tarawih ni 20 rakaat. Kemudian kita nak baca Quran, nak khatam. Kita takut kita tak prepare badan kita, mental, physical tak prepare. Lalu first Ramadan kita nak buat banyak ibadah. Saya tahu hanya 10 hari je kita boleh tahan, lepas tu dah pingsan. Tu yang wasted dia, sebab kita kalau boleh lagi best kita nak last 10 days tu kita dah kita dah pump, dah last sprint, orang kata dah last 100 meter kita nak lagi all out. Tapi kalau kita dah pancit because sebab-sebab yang kita buat benda-benda kita tak mampu, dah rugi kita punya segala. Tak rugilah, tetap ada pahalanya, tapi the end game of every satu benda yang kita nak buat adalah dapat the khatimah yang baik lah, perakhiran yang baik. Baik. Ya, betul. Yang kita ingatkan juga dengan pelajar-pelajar kita, yang di mana whatever you want to accomplish in the month of Ramadan, maka daripada Rejab dan Syaban you dah warm up, you dah buat. So nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, so daripada Rejab Syaban dah kena start. Yang nak habiskan bayar balik puasa daripada Rejab Syaban dah boleh start. Jangan tunggu Ramadan Ustaz, nanti nak kena bayar. Tak ya. Allahumma salli ala Muhammad. 1 2. Yang ketiga, kerananya kalau kita Ramadan baru nak start, konon nak khatam Quran, ikut pengalaman time waktu sekolah tu kan, kita dah Ramadan baru kita nak start satu hari 1 juz, you will only get 10 juz je. The first 10 days je, lepas tu dah penat, pasal benda itu belum jadi custom, belum kebiasaan. So itulah again, kalau kita serius lah, bila dah dapat jumpa bulan Ramadan tu, satu nikmat yang sangat besar. So kalau kita serius tu memang kita dah start lah. Tapi kalau banyaknya kita tak serius tu, sila
sila mening. Itulah maksudnya, rugilah. Jangan jadi, dan juga jangan jadi orang yang dalam bulan Ramadan tu sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Itu tak dapat apa-apa lah, rugi saja serugi-ruginya. Kerana itu satu madrasah yang di mana bila kita berpuasa, ibadah puasa ni masya-Allah tabarakallah, dia adalah madrasah Ramadan, dia adalah satu peningkatan kerohanian kita. By logic, bila you tak makan daripada subuh sampai ke maghrib, lepas tu you akan lemah. Tapi hebatnya bulan Ramadan ini, dan juga awak dalam keadaan ibadah daripada subuh sampai ke maghrib, by right lepas makan dah penat, tenaga tak ada lah. Tapi hakikatnya bulan Ramadan tu lah kerohanian kita kuat, yang boleh membawa kita ke masjid, boleh membawa kita untuk solat. Bukan solat isyak je, solat isyak, lepas tu tarawih, tambah lagi 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat, yang solat 20 rakaat pun ada. Kemudian tambah lagi duduk dengan majlis ilmu, masya-Allah tabarakallah, dan awak pulang. Dan besok hari kerja seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maksudnya, bila kita mengekang nafsu kita, basic nafsu dia adalah nafsu makan. Bila you dah, ia akan menjadikan kita hamba Allah yang lebih hebat. Dan itu adalah satu benchmark yang perlu kita bawa ke bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala. Saya menarik juga bila Ustaz cakap tentang, mesti menarik. Nak juga. Sebab macam betul-betul kita tak sedar yang macam bila Ramadan kita boleh buat yang tarawih itu semua. Macam bulan lain kita nak pergi, kadang nak solat isyak di masjid. Macam berat. Di masjid macam lain tau. Tapi bila kita boleh makan, lepas tu with that limited time sempat naik bas, turun bas, pergi ke masjid. Lepas tu boleh tunggu, lepas tu masih boleh completekan certain task kita. Macam dia punya the total environment sangat masya-Allah, sangat memang betul lah Allah kata tu memang bulan yang mulia. Macam memang susah untuk nak tanya kepada Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi dulu. Bagaimana keadaan Ramadan di Jordan? Nak tahu juga kita kalau cerita. Saya sendiri, pengalaman sendiri, bila puasa. Okay, itu mungkin mana kita? Tak, sebab untuk saya sendiri personally, kalau saya compare keadaan dia je lah, Singapore dengan Jordan, saya macam lagi suka Singapore. Sebab the total, macam saya tak tahu, macam bila kat Jordan ni, dorang macam more tu, bila ibadah dorang all out macam sendiri tu. Kira macam dorang, macam untuk dorang memang dorang the whole time. Kadang kita nampak kat rumah, macam kita nampak sunyi. Macam keadaan kita dah biasa kat Singapore kan, macam nampak orang pergi tarawih. Tapi sana masjid? Saya masjid ramai, tapi macam lepas tu terus sunyi tau. Oh, dia macam tak ada macam kecoh-kecoh kat luar-luar lepak tak ada? Tak ada sangat. Ada kedai angsir kan, kedai boba. Tapi macam dia tak, saya rasa macam tu lah, kira macam totally night life dia. Ibadah sendiri tau. Oh, ibadah Kira macam diorang total all out ibadah. Tapi macam the social punya interactions macam kurang lah. Macam kita tak rasa semangat. Macam kita maybe nak tengok orang semangat. Macam diorang memang mungkin dekat rumah dengan amalan mereka, dengan family mereka. Tapi macam kalau kita dah biasa dengan tengok orang beribadah, kita lagi semangat. So saya rasa lagi suka dengan environment Singapore lah. Masya-Allah. Tapi kalau lagi Ramadan je dah gitu, Syawal lagi boring. Tak ada apa-apa. First day je. Krik memang lah. Lagi Arab gitu. Lepas tu jumpa pakai baju biasa, dah relax. Kira Singapore je lah yang semangat. Kalau macam buka pun kita macam lagi semangat. Macam Singapore makan sendiri, macam Ustaz cakap Clubhouse, kita masak-masak. Sedih saya dengar. Kita tak. Kita kat Mesir macam mana Ustaz? Pada saya kat Mesir pun boleh tahan ada suasana Ramadan. Kita ada Fanus. Lampu tu memang untuk sama kan, macam lantern. Tapi bila Ramadan malam, saya rasa maybe Mesir punya night life lagi hidup agaknya. Dia kat luar-luar masjid pun ramai orang jual buah, jual-jualan. Masya-Allah. Mungkin kecohnya kat situ lah. Tarawih pun sama-sama. Kita punya masjid tu sembahyang 8 je. Ramai orang pergi tu. Tapi saya tak tahu, dia satu tak tahu culture dia. Macam kita kalau 8, ada setengah masyarakat Jordan lah. Jadi kita kalau 8 baru habis kan. Macam diorang kadang 2 dah keluar tau. Itu kawan saya pernah. Saya teringat. Tapi itu culture tu untuk tapi saya teringat sekali tu saya solat di sebuah masjid di daerah East Side. Dengan masih kita zaman sekolah lah. Saya ingat mendengar kawan tu. Kita buka puasa di rumah dia, kemudian kita solat tarawih di masjid berdekatan lah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia mendengar yang saya pelik dia, biasa orang kalau solat 20 rakaat 8 lah dia keluar. Dia 6 dah keluar. So saya tak tahu dia ikut apa. Lagi 2 je.
Dah cabut Geram. pergi main bola mungkin. Wallah ta'ala, ni zaman dulu lah. Cerita Ramadan banyak 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 kalau kita nak cerita childhood kita pasal Ramadan. Tapi ni episod ni keluar Syaban kan. nanti Ramadan tapi kita- okey lah. Boleh, mungkin Boleh je. Ramadan kita tak sempat rekod Ya, mungkin. dulu pun saya sembahyang 8 rakaat lah. Lepas tu Sekarang dah pergi 20 7-Eleven. Tak, sekarang pun dah 8 je. Ada kali 8 Sekarang lah. dah imam. So kita pergi 7-Eleven, kita beli Mr. Softy, Oh yeah, Maggi. makan Maggi. Lepas tu kalau dulu di Masjid Ansar, ni Okey, sekarang Ustaz Maaz mesti banyak reveal. pergi mosque hopping. pasal saya ikut lah bapak. Selalu ke mana? Ingat tak? Masjid-masjid. Dia pergi Masjid Ansar. InsyaAllah. Jadi Masjid Ansar tu best. Nak kena naik tangga tapi Dewan dia kat atas. Dekat atas. Lepas tu ada kawan-kawan sekolah juga. Lepas tu dia ajak main bola. Betul. Best. Dah main bola, Kecil je. tendang Bola. bola tu pecah lampu. Allah, entah pecah lampu, pecah jam. Tapi kita Kamera tahu sikit. orang-orang kalau dah keluar tu, maknanya dah nak habis. Terus masuk. Betul Tapi lah. suspek lah, perlu. Kira macam bapak tu, bagus sebenarnya. Ada perlu. Trik. Kita witir balik. Selalu gitu taktik. Betul. Keluar 8, patah balik, witir. Lepas tu habis kurun macam 20 rakaat lah. Lepas tu pergi ambil air lah. Deserve lah kurun. Minum 20 rakaat lah. Dan air dia selalu air dia sedap masya-Allah tabarakallah. Masya. Tu kalau pergi Masjid Taqwa yang Bandung. lain. Oh, tu terhebat. Tak Lutfi dulu tinggal Bedok juga kan? Saya Bedok. Sampai sekarang. Selalu Tak boleh bilang. Lagi. Tapi pergi macam saya mana? tak ansar sangat. Oh. Ansar tu panas lah dulu. Abdul Rahman Rahman. Ada Rahman Oh, sampai sekarang. Rahman Rahman, cepat. Syok. Waktu sekolah tu dah Rahman, Masjid Wat Tanjung, that's the Kasim, place to saya be kat- lah. Abang Alwi ada aiskrim. Oh, masya-Allah. Ada aiskrim, eh? Ada aiskrim Bandung. Nanti kita pergi lah Talking Dong. Mungkin kita boleh buat live ah. Yeah. Hidup live. Tengah solat. Talking Dong helping. Oh, Akbar. Kalau saya, walaupun tak ada yang tanya, kalau saya Sorry. Jadi Ustaz Razif macam mana? okey, Selalu gimana? Ramadan ni memang Ah. syok lah. Kalau zaman kecil-kecil tu ikut Baba lah. Baba pergi bawa blog, pergi Masjid Amin, Al-Amin. Al-Amin, Masjid Ui, jauh tu. Omar, jauh-jauh. Sempat ke Saya- buka kat rumah? Sempat tak lah. tahu, tak puasa kat saya. Sempat masya-Allah. Barakah waktu tu masya-Allah. So yang syoknya yang selalu saya ingat adalah kalau yang balik tu mesti singgah. Either singgah pergi beli makan ke, singgah Mr. Softy ke, masya-Allah tu memang Oh, ya. kenangan yang sangat baik. So saya sarankan ada bapa-bapa lah yang bawa anak-anak ke solat tarawih, masya-Allah tabarakallah, balik tu biarlah hari Jumaat ke solat Jumaat ke apa-apa tu kasih kenangan yang indah. Jadi bila kita meninggal tu macam dia teringat, Ada story dia akan teringat. lah. Dia akan teringat. Kemudian Zaman dia akan cerita kepada time-time. anak dia akan ingat, masya-Allah. So macam tu lah sampai dulu. Itu asal bila Softy cendol tu tak ada, saya marah. Saya email 7-Eleven. Tak ada lah. Paling. So bila dia datang balik, oh Allah masya-Allah. Ui, Softy cendol yes. terbaik. Tapi dia boleh jadi trauma juga tu. Allah kesian. Nanti kalau dah besar, nanti orang nak beli Softy, teringat arwah bapak beli. Tak apa, jangan Inilah arwah bapak selalu Jangan belikan begitu. saya. Itu qadar Allah. Qadar Allah. Qadar Allah. Kita orang-orang yang beriman yang di mana macam Allah. sekarang virus yang terjadi boleh saja tak terjadi, tapi dia terjadi untuk kita ingat balik, untuk teringatkan kembali hebatnya agama kita yang mempromot kebersihan, Yes. mempromot social responsibility. So ni dua memang ada daripada ajaran agama kita. So Allah SWT perlu berikan peringatan kerana kita lupa. So tak semestinya beri kepada negeri dan sebagainya lah. Allah Tak, saya teringat cerita kelakar dulu. Sila. Kita zaman budak-budak. Dulu time tu ada iftar dekat sekolah lah, sekolah junid dulu. Okay. Lepas tu lepas dah iftar dah tak ada program qiyam tarawih tau. Jadi kita ingat lagi lah berapa, tak tahu Ustaz Nazi ada tak ingat. Kita pergi Masjid Darul Aman tak silap lah. Jadi pergi Masjid Darul Aman, orang dah sembahyang tarawih. Kita pun semangat lah 8 rakaat tarawih terus. Rupanya dah besok-besok tak sah tarawih kita. Isyak dulu. Tak sembahyang isyak. Baru tahu. Terus sebab semangat, oh rupanya kena sembahyang isyak dulu. Itu pengajaran lah. Tu antara ni orang kadang nak ikut sangat. Betul. Tapi boleh dia isyak. Okey tak, soalan dia adalah boleh tak ketika imam solat tarawih, tarawih kita kita solat solat isyak berjemaahkan imam yang solat tarawih? Itu yang perlu nak kaji balik tu. Tak berani nak share kat sekarang. Itu nanti pada podcast yang Kita lain lah. ikut Kita hold. imam. Kita hold dulu lah. Kita hold lah, kita hold. Allah masuk saya dah Muhammad. Baik, Kita tanya soalan pula. ada pula pada bulan Ramadan, ni masuk cerita bulan Ramadan sikit biasa kita balik sekolah tu memang kita sportsman lah suka main bola. Zaman tu main bola. So kita main bola kat Yunus, kat Padang Yunus. Padang basketball court. Siang-siang hari. Panas kan, kita balik sekolah pukul 3 2 lebih 2 lepas lebih zuhur. 3.
Terik-terik lagi nak main bola lepas tu dah habis game balik lah. So bila balik tu syok lah, pasal balik sampai rumah gerbak-gerbuk dah buka puasa. Betul. Lepas tu nampak satu kawan ni. Allah, asyik kawan je. Banyak kawan lah. Dia balik naik tempat lain. Tu tengok asal dia pegang botol ni. Allah masya. Kawan sama sekolah. Ya, kawan baru balik bola tu lah. Sama sekolah. Pergi kedai mama. Lepas tu dia naik bas, kita tak ada apa-apa lah. Kita tengok naik bas, nampak dia naik bas, tiba-tiba botol tu terkena mulut dia lah. Terkena lah kita pakai baju sekolah. Pakai baju sekolah. Mungkin dia terlupa. Mungkin dia lupa. Baru mula katnya bulan Ramadan. Dah lama tak Ramadan, dah lama tak jumpa katnya. Itulah macam-macam macam-macam. Itu satu. Kalau ada pengalaman dulu bekerja di kargo pula. Ustaz Razi banyak pengalaman Banyak pengalaman Razi. Panas Di kargo lagi pasal 3 pagi sampai ke 6 pagi. Sekejap je, 3 jam je. Tapi bulan puasa kita bekerja juga. On juga. Tapi itulah masalah dia sahur. Penat teramat sangat. Tapi banyak orang tak puasa kerana penat. Habis itu break time banyak yang makan minum. 3 pagi belum buka. Yang lepas 6 pagi lah. 6 pagi break. 6 pagi baru start. Kan 3 pagi sahur. 3 pagi 3 petang Yalah. 3 pagi sampai 6 pagi. Sampai 6 pagi kerja tak ada sahur lah. So bila 6 pagi tu break, makan lah. Break ke dah habis kerja? Tak habis. Dia ada break sekejap. Yang saya ingat ada break sekejap. No, ni yang kargo punya kerja. Lain. Ni memang yang barang. 6 pagi kan habis. 6 pagi habis. Okey. Dah azan nak subuh lah. Ada grup yang 6 pagi habis, ada grup yang lepas tu sambung lagi. Oh. So dia orang punya break 6 AM. Makan. Penat. Kita memang penat. Penat perlu tapi tak boleh lah. Yalah. Kesian lah. Itulah sayang. Itu nanti ada irsyadnya lah. Paling nasihatnya bagi orang yang tak boleh tahan NS dan sebagainya. Actually banyak lah isu-isu berkaitan dengan Ramadan dan puasa. Yang relevan mungkin boleh beri pencerahan agama. Sedikit. Okey, masya-Allah tabarakallah. Jadi kita dah masuk Syakban ni. Biasanya akan masuknya kita saya panggil reminder Ramadan tu ialah nisfu Syakban lah. So kita akan nisfu Syakban, kita akan berkumpul untuk berzikir berwirid, untuk solat berjemaah, untuk membaca Al-Quran bersama, untuk mendengarkan majlis ilmu, masya-Allah tabarakallah. Jadi alhamdulillah adanya majlis nisfu Syakban ni untuk mengingatkan kita. So ada alarm gitu. Ada alarm supaya yang kita sedarlah. Okey, sebenarnya daripada Rejab tu dah kena stop maksiat tu. Kerana Rejab tu adalah bulan haram. Bulan-bulan haram yang di mana kalau buat dosa lebih dosa lagi. Buat pahala lebih banyak lagi pahalanya. Jadi masuk bulan Syakban pula, dah masuk nisfu Syakban. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud Allah SWT melihat makhluknya pada malam nisfu Syakban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. So dengan keluarnya episod ni, sekiranya kita ada bermusuh-musuh online ke offline ke, stop lah. Kerana kita nak masuk. Sayang kita tak dapat pengampunan Allah SWT kerana ego kita yang kita pertahankan keegoan kita. So sebaiknya kita elakkan lah. Wallahualam. Semua dosa diampunkan kecuali orang yang musyrik. Orang syirik dengan orang yang musuhan. Dia ada riwayat lain kan. Dia ada riwayat lain kata orang yang durhaka ibu bapa je. Allah. Tu pun tak akan dikabulkan hajat dan tak diampunkan dosa. Subhanallah. Rugilah. This is the time kita patah balik to our families. Apa tu, kalau dosa-dosa, sebab selalunya macam apa tu tak mengampunkan antara satu sama lain adalah kebanyakan lah isu family, adik-beradik, pakcik dan sebagainya. So this is the time where kita come back together before kita betul-betul masuk to the main time of the year, main month of the year, bulan Ramadan. Kita baik-baik dengan semua orang. Sebab this is the time untuk kita hapuskan. Sebab tu dalam Rajab pun kita diajar kebanyakan ulama kita untuk ajar banyakkan beristighfar. So kita nak masuk di bulan ni dengan keadaannya prepare, antaranya adalah bersih dalam diri kita daripada apa konsep Rabbi firli wa tub alayya. Bulan Rejab lah. Bulan Rejab. Farhamni wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya. Itu yang simple lah. Kalau bulan Syakban pula, kalau saya tak silap lah, turun pada bulan Syakban itu ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi perbanyakkan berselawat lah kata baginda SAW. So cantik lah bulan Rejab tu banyak istighfar, bulan Syakban tu banyak berselawat, terus masuk bulan Ramadan memang cantik lah kita punya bulan umat. Masya-Allah, Allahu Akbar. Bulan istighfar, bulan Nabi dan bulan umat. Berkata juga Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, doa mustajab adalah pada 5 malam.
iaitu malam Jumaat, malam Aidil Adha, malam Al-Fitri yakni Idul Fitr, malam awal bulan Rejab dan malam nisfu Syaban. Itulah dia. 5 malam. 5 malam So kalau terlepas daripada awal Rejab tu kita dah terlepas. Jadi kita ada lagi ni malam nisfu Syaban. Terlepas juga setiap malam Jumaat tu kita ada. Jadi malam Jumaat tu jangan sibuk takut hantu lah apalah. Itu adalah antara malam yang perlu kita qiyam. Bangun malam. Macam Allahumma salli ala Muhammad baru yang Ustaz Syed Mustafa Al-Saghaf hafizahumullah tabaraka wa taala dia mengingatkan kita tentang sebuah habaib yang mengingatkan kepada kita untuk mengingat kalau kita dalam kecemasan kita sibuk 999 atau 995 tapi ni 2 nombor dia suruh, ni 3 nombor dia suruh ingat adalah 222. Apa ni 222? Iaitu bangun pada 2 pagi, solat tahajud 2 rakaat dan jangan lupa dua mata ini mengalirkan air mata. Masya-Allah tabarakallah. Tutu atau pulanglah kalau tak dapat tutu biasanya orang buat 522 lah. Bangun 5 pagi, jadilah tahajud dan menangislah kalau boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Teringat tutu sebab feeder bus ke rumah saya. Masya-Allah. Beduk. Dah bilang so dah bilang lagi. Jadi clue dia nanti kita akan tanyakan kepada pendengar. Cluenya apa, di manakah tempat tinggalnya Ustaz Luffy. Cluenya dah ada 2 ya. Satu adalah tinggal di dekat dengan Masjid Ansar dan yang kedua bas tu. Jadi siapa dapat meneka blog Ustaz Luffy sila PM ke Media Istighfar, insya-Allah ada hadiah yang nanti anda mungkin sebotol Masjid Istighfar dengan bacaan. Okey, kita berehat seketika. Ayo. Berapa lama? Berehat seketika. Kita berehat dan kita kembali selepas ini, insya-Allah. Tengok Syaib Amin mewakili Sukran.com mana sedang mendengarkan The Talking Dome. Okey. Kita lagi test masya-Allah tabarakallah, begitulah. Gitu ya. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi kita akan tambah-tambah lagi insya-Allah. Seterusnya berkaitan dengan malam nisfu Syaban. Banyaklah, jadi cerita dia adalah panduan umumnya adalah untuk kita perbanyakkan berzikir, solat berjemaah, membaca Al-Quran, berdoa, hadir majlis ilmu qiyamul lail lah. Jadi umumlah, ibadah yang umum. Jadi mungkin ada kata ini bukan kita perlu faham yang kita duduk di Singapura dan di mana kita sebagaimana Ustaz Lutfi ceritakan di Singapura ni dia punya semangat dia lain. So macam kita perlukan semangat-semangat itu. So alhamdulillah orang buat benda-benda ibadah yang baik kita sambut, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab platform saya rasa sangat banyak sekarang kita tengok di semua masjid lah, kita ada banyak event, ada banyak program untuk menyambut dan kasih platform kepada jamaah dan juga komuniti umat Islam di Singapura untuk melakukan kebaikan. Tak semestinya dalam melalui ibadah solat dan sebagainya, itu pun penting juga, tapi give back to the community dengan bantu antara kita, bantu jiran-jiran kita. Mungkin last year kita punya campaign is bantu jiran ke this year? Pasal neighbour. Masih lagi bantu jiran. Itu ni benda-benda little things yang kita juga boleh lakukan pada bulan Ramadan. Boleh kita siap dari sekarang. Kita macam di program Masjid Istighfar nanti kita ada Tamar Project. InsyaAllah. Di mana kita memberi kurma kepada kawasan Pasir Ris. Ramadan awareness untuk memberitahu Ramadan akan datang. Untuk kita tak kira background ethnic background Islam atau bukan Islam, tapi kita untuk menyambut, sebab nanti mereka mungkin nampak banyak orang tiba-tiba dah mula ke masjid. Betul. Jadi at least kita nak memberitahu mereka antara benda-benda ni akan datang, and they need to prepare the environment. Mungkin agak beza sedikit dengan orang park dan sebagainya. Jadi this is the initiative. Nanti kita akan masuk karena bulan Ramadan, jemaah pada bulan Ramadan. Itu seronok tu. Diharapkan kepada penduduk Pasir Ris, nantikan ketukan kami. Jangan tak buka, kami tak santau. Kami insya-Allah berikan kurma dengan ikhlas. InsyaAllah. Itu antara efforts di masjid tu, di Masjid Istighfar saja. Saya rasa di kebanyakan masjid juga telah start untuk create the awareness online, offline dan online. Saya rasa banyak sangat konten-konten telah diberikan daripada banyak-banyak agencies dan juga masjid-masjid di Singapura untuk membantu kita motivate antara satu sama lain untuk sentiasa prepare dan juga semangat untuk menyambut bulan Ramadan nanti insya-Allah. Okey, kita tutup
dengan sedikit persiapan Ramadan secara lintas insya-Allah. Cara menyambutnya adalah dengan perbaiki niat kita, kerana itu adalah satu perintah Allah SWT yang bermaksud dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5, pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Jadi hendaklah kita perbaiki niat-niat kita satunya. Jadi niatlah untuk menjaga, bukan saja daripada level 1 punya puasa is jaga makan dan minum. So level 1 tu kita dah buat daripada primary school, secondary school, pre-U, junior college dan sebagainya. So dah masuk alam kerja, dah jadi seorang suami, dah jadi orang yang bekerja. Kita up sikit level kita, yang mana kita bukan saja menahan lapar dan dahaga, kita juga menahan mata daripada maksiat, telinga daripada maksiat, mulut daripada maksiat, kaki tangan dan anggota lain daripada maksiat, ya. Ya, sepanjang bulan Ramadan, jangan time puasa je, tetapi malamnya juga kita menjaga, ya. Kedua, perbanyakkan berdoa kepada Allah SWT. Biasanya zikir yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang ketiga, banyakan membaca Al-Quran, kerana itu adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunnya Al-Quran. Para ulama-ulama kita ada yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali semalam, ada yang setiap 7 hari dia menghatamkan sekali, masya-Allah tabarakallah, 3 hari sekali dan lain-lain lah, macam-macam lah. So kita kalau dapat 1 kali pun alhamdulillah, kalau tak dapat 1 kali pun at least jangan terlepas daripada 1 hari 1 muka surat lah. Rugi teramat banyak, kerana Allah telah menjemput kita jumpa bulan Ramadan, kemudian kita mensia-siakannya. Sayang sekali. Yang seterusnya adalah banyak bersedekah dan memberi makan. Tak kisahlah kepada jiran-jiran, dan saya nak nasihatkan kepada yang pergi bazar tu, jangan bawa duit yang banyak. Jangan buat duit banyak. Go cashless, lagi tak beli apa-apa. Tapi sekarang bazar masya-Allah ada PayNow banyak jadi, kedai PayNow. Berhati-hatilah, kerana kita tak nak bukan tak nak majukan bisnes orang, tidak, tetapi kita tak nak, kita perlu 1 kebab kita beli 3 kebab, kemudian sampai ke sahur tak ada orang makan, kemudian yang makan tong sampah. Kita tak nak. Dan kita tak nak juga masuk bulan Ramadan dan di mana tak banyak makan, banyak air rohani, tapi padahal masuknya Syawal baju semua ketat. So macam tak kena. Tak kena masuk Ramadan, bulan tu bulan puasa, tapi bulan tu paling banyak weight kita naik. So pelik lah, contradict, pelik sangat. Dan yang terakhir, perbanyakkan kita berqiyamul lail. Jadi kita perlu warm up lah untuk bulan Ramadan daripada sekarang lah kita boleh buat. Buat dekat rumah pun tak apa, tak ada masalah, tak ada orang tahu pun tak apa. Yang penting Allah tahu, Allah melihat. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Sekali lagi kita ingatkan, tu adalah antara benda-benda yang kita boleh lakukan daripada bulan Rajab, bulan Syakban, persiapan. Tengok antara kita punya kekuatan apa, kelemahan apa, dan cuba sedaya upaya kita untuk persiapkan diri sebaik mungkin untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Mungkin itu saja untuk episod kali ini, The Talking Dome, pencerahan agama bermanfaat dan juga mendidik jiwa, insya-Allah. Itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa di episod akan datang bersama artis jemputan. Untuk tahu siapa artis jemputan itu, tunggu di minggu hadapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.